Berkaitan dengan dokumen surat saman yang telah pun kita terima daripada orang-orang yang kena saman OKS dan mereka telah menyerahkan kepada kita, dan kita telah pun membuat pembahagian-pembahagian, dan kes yang pertama yang akan didengar di mahkamah iaitu bertarikh pada 7 hari bulan 12 di Mahkamah Magistrate Jalan Duta. 7 hari bulan 12. Itu kes yang pertama. Dan kes itu akan didengar, dan kami sendiri akan turun daripada KASA dan pasukan peguam yang dibantu oleh Juham daripada PAS Pusat dan juga daripada Dewan Pemuda PAS Pusat. Dan kita juga telah bersetuju supaya kita akan buat satu kaunter penerimaan saman daripada OKS, daripada orang-orang yang kena saman, yang akan kita mula buka kaunter tersebut pada 21 November, hari Rabu, di Pejabat PAS Jalan Raja Laut, iaitu jam 12.30 hari hingga jam 2 petang. 12.30 hari hingga 2 petang. Saya pasukan peguam akan berada di situ, dan pada mereka-mereka OKS ini boleh datang menyerahkan surat saman EES sahaja, bukan saman polis, EES sahaja, dan boleh menemui peguam dan mendapat khidmat nasihat peguam. Dan kemudian jika bersetuju untuk ke mahkamah, maka kami akan menyediakan perkhidmatan guaman percuma untuk semua OKS ini. Dan kemudian selepas itu kita akan membuka kaunter itu setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu selepas 21 November itu, hari Sabtu 2 minggu sekali, bermula jam 11 pagi sehingga jam 1 tengah hari. 11 pagi sehingga jam 1 tengah hari. Jadi kita akan membuka kaunter untuk memudahkan masyarakat. Hari ini mereka menghubungi kita melalui laman web KASA, melalui Facebook KASA, dan juga mereka email kertas-kertas surat saman tersebut. Dan juga kita juga mempunyai hotline untuk di Perak, iaitu 013 349 3848. Ini hotline yang semua OKS boleh SMS, kemudian pihak peguam akan menghubungi mereka dan akan mengaturkan pertemuan. Dan memang kita akan merangka satu kaunter penyerahan surat saman itu di Perak dan juga di negeri-negeri yang lain. Sebab dia akan membabitkan mahkamah di Perak dan juga di Lembah Kelang sahaja untuk 14 lokasi kamera yang sudah dipasang. Jadi ini juga kita akan lakukan. Kemudian juga kita membuka pejabat PAS di negeri Kedah di Batu Sembilan. Di pejabat PAS negeri Kedah di Batu Sembilan untuk semua OKS menyerahkan. OKS di negeri Kedah menyerahkan surat saman mereka, dan kemudian peguam di negeri Kedah akan menghubungi peguam mengikut mahkamah di mana yang mereka akan didakwa. Kalau di Perak, kita akan menghubungi peguam Perak. Jika di Lembah Kelang, maka peguam yang ada di sekitar Lembah Kelang, dan pasukan guaman kita mencukupi. Itu satu perkara. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pasukan peguam, dan kita akan mengemukakan satu semakan kehakiman terhadap pelaksanaan EES ini, dalam kaitan dengan isu pelaksanaan EES ini. Kita akan kemukakan semakan kehakiman, dan saya telah menyerahkan kepada pasukan peguam ini untuk membuat persiapan bagi mengemukakan semakan kehakiman yang khususnya semakan kehakiman itu mereka akan melihat secara yang menyeluruh, tapi khusus secara yang spesifik yang telah pun kita sepakati semalam ini ialah dari segi soalan perkongsian jumlah saman yang dikenakan, jumlah compound dan jumlah denda. Jumlah compound dan jumlah denda yang dikenakan itu perkongsian yang telah dicapai melalui model keuangan yang telah dipersetujui oleh kabinet sebelum ini lagi.
yang telah dipersetujui oleh Kabinet, iaitu melalui model keuangan, iaitu perkongsian denda antara kerajaan dengan dua syarikat ini. Sedangkan bagi kami merasakan bahawa semua itu mesti dimasukkan dalam akaun yang disatukan. Syarikat ini kalaupun nak diberikan kepada mereka, atas sifat servis ataupun perkhidmatan yang telah pun disediakan oleh mereka, bukan perkongsian share denda yang telah dikenakan. Saman itu adalah hak kerajaan, hak negara. Jadi kita melihat bahawa ada unsur-unsur yang tidak betul di sini, yang menyebabkan perkongsian saman itu berlaku antara kerajaan dengan pihak swasta, dua syarikat ini, iaitu syarikat Beta Tegam dan juga ATES yang daripada Commercial Circle ini. Jadi atas model keuangan ini, pihak peguam telah pun meneliti bahawa ada persoalan yang boleh dibangkitkan. Yang pentingnya kerajaan harus mengemukakan perjanjian yang telah pun dicapai. Bukan harus, hari ini wajib untuk mengemukakan, dan bagi saya bahawa bukan saja mengemukakan kepada kami melalui di mahkamah, tetapi harus dipublikkan penyiaran tentang perjanjian yang telah pun dibuat antara kerajaan dengan kedua-dua syarikat ini. Jadi itu yang saya nak sebut, bahawa bagi kami bahawa adalah tidak wajar untuk denda itu di share dengan dua syarikat ni. Tetapi walau bagaimanapun, kami tetap menganjurkan kepada semua OKS ini untuk tidak membayar compound. Tidak membayar compound, bukan tidak membayar denda, tidak membayar compound. Denda bila diputuskan oleh mahkamah itu wajib kena bayar. Tetapi untuk sampai kepada perangkap proses mahkamah, kita ditawarkan dengan compound. Compound tidak wajib dibayar, dan kita katakan bahawa pergi ke mahkamah dan kita menyediakan khidmat guaman. Jadi saya mengharapkan bahawa OKS akan dapat memahami ini. Yang keduanya, saya ingin menyebut bahawa ada perkara yang yang menunjukkan flip-flop, tidak ketentuan kerajaan sendiri, Kementerian Pengangkutan dan juga JPJ. Umpamanya bila kita telah menyebut baru-baru ini ada saman yang dikeluarkan atas Jalan 6.6 Jalan Kajang Puchong, Kuala Lumpur, yang ditulis dalam kertas yang dipamerkan dalam laman web JPJ ialah 80 km, kawasan 80 km. Kemudian satu saman telah pun dikeluarkan atas seorang dengan mengatakan bahawa dia melebihi had laju, iaitu dia 91 km. Dia lari sebanyak 91 km sejam. Sedangkan mengikut kertas yang asal dipamerkan dalam website JPJ ialah 80. Kawasan itu ialah kawasan 90. Asal 90. Dalam itu, dalam surat saman itu dia sebut 80. Had laju 80. Dalam kertas ini asalnya ialah 90. Jadi kita katakan bahawa satu benda yang kontradik dan tidak betul. Hari ini dia sudah pun memperbetulkan dalam siaran harian Metro, dia sudah buat satu iklan. Dia kata kawasan 6.6 itu adalah kawasan 80 km sejam. Asalnya dia pamerkan dalam laman web ialah kawasan 90. Jadi bila kita kata bahawa bila kawasan 90, sepatutnya 91 tak kena. Dia mesti 101 baru kena. Jadi hari ini dia mempertulkan, kata bahawa kawasan itu ialah kawasan 80 km sejam. Jadi ini flip-flop. Begitu juga kalau asalnya dia sebut di sini mahkamah di situ ialah mahkamah Kajang. Hari ini dia perbetul, dia kata itu mahkamah Sepang. Jadi ini saya katakan bahawa yang ni pun dia boleh silap. Hari itu dia alamat GPS itu menjadikan alamat kamera itu akan dipasang tengah laut dan tengah hutan. Kemudian dia perbetulkan, dia kata silap alamat dia. Dia punya alamat dia silap. Jadi saya kata bahawa
sudah cukup membuktikan banyak kesilapan yang dilakukan oleh pihak kerajaan yang mewajarkan untuk mereka menangguhkan seperti mana yang diminta oleh semua pihak. Tapi apapun, jika tak tangguh, kami akan meneruskan tindakan memfail semakan kehakiman dan juga memberikan pembelaan, menyediakan khidmat guaman percuma kepada OKS, orang yang kena saman, termasuk wartawan, dan juga termasuk kami tawarkan kepada pemandu-pemandu jabatan kerajaan. Sebab hari ini ada pemandu di jabatan kerajaan yang juga tidak dikecualikan, yang membawa kereta kerajaan. Kereta kerajaan yang dikecualikan ialah hanya kereta yang membawa kenderaan pembesar-pembesar, yang membawa kenderaan pembesar-pembesar negara yang ditentukan mengikut undang-undang ini, dan juga kereta bomba, ambulan, dan juga kereta polis. Tapi kereta kerajaan yang lain tidak dikecualikan. Jadi siapa nak bayar bila saman itu sampai? Bila saman itu sampai kepada jabatan, kereta itu kereta jabatan, jabatan akan merujuk siapa pemandu dia. Jadi pemandu akan kena bayar. Jadi kalau jabatan itu tak nak bayar, pemandu sila menghubungi kami. Kami minta bawa pemandu itu ke mahkamah dan kami akan menyediakan khidmat guaman percuma untuk pemandu jabatan kerajaan. Termasuk juga pemandu-pemandu syarikat bas yang mungkin terbeban. Kalau mereka nak kena bayar sendiri, saya kata jangan bayar. Untuk kita pergi ke mahkamah, kita menyediakan khidmat guaman percuma juga kepada pemandu teksi, ya, pemandu teksi. Jadi, dan juga kepada semua warga media yang kami sangat bersifat mesra dengan warga media yang banyak melaporkan kes-kes PES ni, kami sedia menyediakan. Tapi hari ini agaknya semua media bawa ikut had kelajuan. Tak, bukan bayar, khidmat guaman percuma. Ya. Judicial review bergantung kepada persiapan pasukan peguam. Pasukan peguam akan menyediakan dan diketuai oleh Zul sebagai penasihat kasa. Dia akan koordinat dengan pasukan peguam daripada Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PAS Pusat dan juga Dewan Pemuda PAS Pusat.